Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nakib Haris bin Muhammad. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang tajuk assignment yang telah saya hantar, iaitu tajuknya adalah penunggang agama. Jadi kami daripada kelas IC 2101D, iaitu diberi tugas untuk menghurai ataupun mengkaji tentang tanda-tanda kiamat kecil berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi kita pergi kepada pengenalan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ibad jihalun wa qara' fasiqahu. Dan maksudnya daripada Anas radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi akan ada di akhir zaman ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Riwayat Ibn Adi. Jadi sebelum tu kita faham dulu yang dimaksudkan di dalam hadis adalah, yang cuba di-highlightkan di dalam hadis adalah ahli ibadat yang jahil. Iaitu ahli ibadat yang jahil ni orang yang kuat sembahyang, puasa sunatnya tidak tinggal, Isnin Khamis puasa sunat, ataupun boleh katakan dia ni yang setahun pergi 3-4 kali umrah, tapi dia seorang yang jahil. Maka rugilah amal ibadah yang dilakukan. Dan seterusnya, ulama yang fasik. Ulama yang fasik ni kita akan rungkai ataupun kita akan pergi dengan lebih mendalam apakah yang dimaksudkan dengan fasik. Ulama yang sejenis manakah yang dikatakan bersikap fasik. Jadi inilah golongan yang dimaksudkan di dalam hadis Rasulullah, iaitu ibadah jihalun, ahli ibadat jahil, dan waqara' fasiqahu, ulama yang fasik. Syaitan berusaha sedaya upaya untuk menghasut golongan-golongan ini. Bukannya menghasut ke arah kejahatan, tetapi menghasut untuk rajin beribadat. Ini yang beza. Syaitan kerjanya menghasut, tetapi menghasut untuk beribadat. Kenapa? Sebabnya mereka ni jahil. Maka apabila dia dihasut untuk beribadat, dia buat ibadat semua-semua, tapi adalah apa yang dia dapat? Telur ayam, iaitu tak dapat apa-apa. Maksudnya sia-sia lah. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Sehingga kan tiada masa untuk menuntut ilmu, memperkemaskan amalan-amalan supaya dipraktikkan dengan cara yang betul. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri ahli fasik. Orang fasik ini berkekalan dengan melakukan dosa-dosa kecil. Jadi itu untuk contoh ahli ibadat yang jahil. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri ahli fasik. Orang fasik ini berkekalan dengan melakukan dosa-dosa kecil. Orang fasik ini berkekalan dengan melakukan dosa-dosa kecil dan mereka memandang remeh. Alah, dosa kecil je pun, boleh bertaubat, boleh minta ampun. Alim ulama yang kerap melakukan dosa besar dan memandang remeh akan dosa kecil dengan terus-menerus melakukan. Dan ketiga adalah takut untuk menyampaikan kebenaran, menyembunyikan ajaran sebenar dan bercakap secara berbolak-balik. Ini adalah orang fasik. Fasik ini dia takut untuk bercakap benar. Kita tengok mafhum dalil. Setiap umatku akan mendapat keampunan kecuali muhajirin, iaitu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah pada malam harinya dia melakukan dosa, kemudian di pagi hari dia menghebohkannya. Terusnya kita pergi adalah tajuk ahli ibadah versus ahli ulama. Yang mana lagi diutamakan? Ahli ilmu dan ahli ibadah, kita buat comparison. Iaitu ahli ilmu, keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Setelah itu beliau melanjutkan, sesungguhnya Allah, para malaikat, para penduduk langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya dan para ikan mendoakan pengajar kebaikan pada manusia. Katanya darjat orang berilmu dengan darjat orang yang kuat ibadah, darjat ahli ilmu ni lagi tinggi darjatnya. Maksudnya Allah meletakkan darjat mereka ni di satu level yang tinggi berbanding ahli ibadah. Dan menuntut ilmu juga dikategorikan sebagai sesuatu ibadah, dan menuntut ilmu itu adalah dituntut dalam Islam. Sebenarnya kita tengok comparison antara ahli ibadah pula. Ibadah adalah sebuah kemuliaan, tapi jauh lebih mulia ilmu dan orang-orang yang memilikinya. Kerana setiap ibadah yang dilaksanakan perlunya kepada ilmu agama. Kedua, melakukan amalan akan tetapi bukan dengan cara yang betul. Tajwidnya yang tunggang langgang, perbuatan yang sia-sia kerana amalannya yang tidak diterima oleh Allah. Jadi untuk ahli ibadah ni kita cuba cari satu contoh. Kebiasaannya lah di kawasan rumah saya ada orang tua ahli masjid. Dia kuat sembahyang, tapi yang jadi rukun, contohnya takbiratul ihram, perlu lafaz,
Dia senyap, takbir senyap saja. Baca Fatihah perlu didengari ataupun kita mendengar dengan telinga kita. Kita baca Fatihah, senyap je baca. Macam mana Allah nak terima solat? Contohnya kalau dia dah hidup selama 60 tahun dan 60 tahun lah dia solat sedemikian rupa, maka rugilah selama 60 tahun tu dia solat, penat-penat semua solat, ibadah, tahajud semua, tapi Allah tak terima. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Dia kena cari ilmu. Benda ni kita perlu kepada ilmu. Okey, seterusnya kita pergi kepada siapakah ulama su' yang dimasukkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ulama su' ialah ulama yang buruk dan tercela, namun masyarakat berpandangan bahawa ia membawa masuk ulama yang bersifat keji dan jahat. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya ada suatu perkara yang aku bimbangkan selain Dajjal. Lalu ada orang yang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, iaitu ulama su', iaitu ulama yang jahat. Hadis riwayat Ahmad daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, takhrij al-Iraq al-Ihya 1/95. Dan seterusnya, ulama su' ni mengeluarkan fatwa-fatwa mereka yang salah dan mengelirukan, dan mereka mentafsir Al-Quran dan hadis mengikut hawa nafsu dan selera mereka. Dia ni apabila sesuatu ulama yang bertentangan dengan pandangan mereka, maka mereka akan memfitnah ulama tu. Contohnya, ulama ni sesat lah, ulama ni melabelkan orang, yang ni sesat, yang ni terpesong, sedangkan yang dipegang tu tidak kena dengan selera dia, maka dia mengkafirkan orang. Seterusnya, ulama su' ni mereka bukan hanya memecah belahkan masyarakat sahaja, tetapi turut menjatuhkan nama baik ulama itu sendiri, sehingga masyarakat memandang serong terhadap ulama yang lain. Jadi untuk baru-baru ni ada isu orang-orang agamawan ataupun orang-orang yang arif lah tentang ilmu agama, kantoi ataupun kena tangkap sebabnya telah dituduh sekian-sekian, dan sedikit sebanyak ia telah menjejaskan satu institusi ulama. Contohnya orang-orang agamawan sekarang ni mungkinlah mereka dipandang serong. Terusnya, menabur fitnah, memburukkan ulama yang lain di khalayak ramai dengan tujuan untuk menjatuhkan individu itu kerana berbeza fahaman. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri penunggang agama. Okey, yang pertama, orang yang menggunakan dalil dan berhujah bersumberkan Al-Quran dan Sunnah untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok mereka. Kedua, keliru dengan golongan ini kerana setiap apa yang keluar daripada mulut mereka ni. Okey, ulama, bukan ulama lah, mereka ni penunggang agama. Mereka ni apabila mereka nakkan kepuasan, apabila mereka berhujah, mereka nak kepuasan, maka mereka gunakan dalil-dalil untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya gunakan dalil daripada hadis palsu lah, gunakan yang entah apa dalil dia ambil. Tapi sebab apa? Sebab dia nak berhujah dan memuaskan hati. Sekiranya mereka ni bercakap dekat khalayak ramai, maka orang-orang awam, orang yang tak arif tentang ilmu agama, mereka akan keliru. Sebab mereka ni dah jadi public figure, iaitu orang yang dipandang tinggi. Tapi kalau dah sedemikian rupa mereka keluarkan fatwa, orang awam pun keliru. Contohnya ada satu ustaz ni, dia keluarkan fatwa forex adalah halal. Maka ramailah anak muda yang berhujah menggunakan menggunakan sandaran kepada kata-kata ulama tu. Dia kata, ulama ni pun cakap halal, takkan kau nak cakap haram? Itu problem. Itu masalah. Jadi mereka perlu kaji lah. Orang kalau tak nak dilabel penunggang agama, kaji dulu benda tu betul atau salah dan sebarkan. Kalau benda tu salah, terang-terang salah, cakap salah. Okey. Seterusnya, menggadaikan agama untuk mengejar kuasa, nama, pangkat dan hartanya. Dan yang terakhir, mereka ini mengenakan pakaian seperti orang alim. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir 1/150, jangan kamu jual ayat-ayat Allah yang menunjukkan atas kebenaran Muhammad pada kenabiannya dan dakwahnya dengan sedikit harta benda dunia. Dan seterusnya kita pergi kepada tajuk ibadah kain buruk, iaitu melakukan amal ibadah secara tidak ikhlas adalah perbuatan yang sia-sia. Ikhlas membawa masuk hati suci, tidak berpura-pura dan tidak mengharapkan apa-apa balasan. Keikhlasan perlu diberi penekanan dalam setiap amalan. Justru, buatlah sesuatu kerana Allah, dan inilah yang membezakan kita dengan orang yang jahil.
dalam kitab Ulum Al-Din, Imam Al-Ghazali menyebut di dalam kitabnya, semua manusia akan binasa kecuali orang yang menuntut ilmu. Dan binasalah orang menuntut ilmu sekiranya tidak mengamalkannya. Dan binasalah orang yang mengamalkannya kecuali yang ikhlas. Jadi nak ditekankan di sini apabila kalau kita beribadah lah sampai dahi bengkak, kaki bengkak, tapi kita tak ikhlas, kita mengharapkan balasan. Contohnya kebanyakan kita lah golongan muda ni pergi tahlil ataupun pergi solat jenazah. Kalau pergi solat jenazah ni dapat duit ni, nanti orang bagi duit. Itu tak ikhlas. Jadi sia-sialah perbuatan kita. Contohnya pergi tahlil. Kalau balik tahlil, pergi tahlil ni dapat makan free. Yang tu sebenarnya kita student, mungkin kita selalulah terdetik dalam hati kalau kita buat ni kita mengharapkan balasan. Jadi kita disamakan seperti ibadah kain buruk. Dan yang seterusnya, ibadat dan adat. Ibadah adalah perihal agama yang telah ditetapkan berdasarkan wahyu dan tidak boleh diada-adakan oleh manusia kerana ia merupakan suatu kesesatan. Adat didefinisikan seperti perkara yang menjadi kebiasaan bagi orang ramai. Dan menurut para fuqaha, adat membawa maksud perkara yang dilakukan berulang kali tanpa ada ikatan dari segi akal. Yang membezakan adat dengan ibadah adalah niat. Jadi kita tengok ibadah ni adalah apa yang daripada wahyu. Contohnya solat, itu dikira ibadah. Manakala adat dinamakan sebagai perkara yang menjadi kebiasaan bagi orang ramai. Contohnya adat bagi geng Habib, adatnya adalah mereka berzanji ataupun berselawat. Jadi kita kena bezakan lah mana satu ibadah, mana satu adat. Dan contohnya adat lain, adat kebiasaannya orang Malaysia, adatnya hari Khamis baca Yasin. Tapi iaitu hari Khamis tu malam Jumaat lah. Tapi yang ada dalil atau hadis yang disunatkan untuk membaca, kita disunatkan untuk membaca surah Al-Kahfi untuk mengelak daripada fitnah Dajjal. Jadi yang ibadatnya adalah membaca Kahfi. Dan bagi adat kebiasaannya adalah membaca Yasin. Jadi kita kena tukar lah mana satu ibadah, mana satu adat. Seterusnya kita pergi kepada tajuk tarikat-tarikat yang menyimpang. Banyak tarikat baik dan boleh diamalkan dan tidak terlepas juga dengan tarikat yang menyimpang dari ajaran Islam. Kita boleh mengenali sama ada tarikat ini membawa pembawakan yang baik ataupun mereka ni menyimpang dari ajaran Islam. Antaranya mereka menggunakan logik akal dalam memahami suatu hadis. Dan tarikat-tarikat ni kalau kita tengok perangai diorang, apabila mereka ni tidak sependapat, iaitu mereka ni berbeza fahaman lah, mereka mengkafirkan orang sesuka hati. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ. Maksudnya, dan siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Ini adalah ancaman yang Nabi bagi tahu siapa yang berdusta dengan nama dia. Cakapnya, ni aku dapat daripada Nabi. Contohnya ada orang ni bermimpi berjumpa Nabi dan mencipta satu amalan baru. Maka mereka menggunakan nama Nabi. Mereka menggunakan aku berjumpa Rasulullah. Maka sekiranya mereka berdusta, maka Allah telah siapkan tempat mereka di neraka. Riwayat Bukhari 110. Dan kesimpulan, kerjakanlah sesuatu ibadah dengan berpandukan ilmu supaya kita tidak tergolong di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, iaitu abid, iaitu ahli ibadah yang jahil. Kedua, memahami dan mengkaji status suatu hadis dan ilmu sebelum beramal, iaitu jangan kita sebarkan hadis-hadis palsu, hadis yang dhaif. Kita kaji dan kita sebarkan mana yang sahih. Kita berpeganglah mana yang kita yakin, kita berpegang, kita cek. Seterusnya, seseorang penunggang agama akan mendatangkan berbagai alasan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan untuk kepentingan diri. Dan yang terakhir, pakaian tidak melambangkan ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya, yang dilihat dan dinilai adalah amal ibadah yang ikhlas. Jadi kita tengok ada satu daripada kerajaan Arab Saudi, mereka ada keluarkan satu statement bahawa orang Israel, mereka memerangi rakyat Palestin adalah tidak salah, kerana mereka ni mengambil hak-hak mereka. Jadi kalau kita guna logik akal, kita guna otak kita yang Allah bagi, kita tengok keganasan mereka buat pun, kita dah tahu itu adalah salah dalam Islam. Jadi pakaian dah kau pakailah apa pun, kalau macam ni kau pakailah apa-apa pun, jubah ke, itu tak melambangkan kau ni bertakwa di mata Allah. Sebaliknya apa yang dilihat adalah amal ibadah. Amal ibadah apa? Amal ibadah yang ikhlas. Ikhlas adalah kunci kepada amal kita diterima. Untuk yang seterusnya kita bentang ataupun kita bentang untuk artikel review,
Iaitu saya telah pilih artikel daripada penulis Rosiska Juliatri, itu orang Indonesia. Yang itu beliau membincangkan tentang karakter orang fasik dan cara mengatasinya dalam perspektif Al-Quran. Jadi untuk informasi bibliografi karakter orang fasik dan cara mengatasinya dalam perspektif Al-Quran ditulis oleh Rosiska Juliatri, iaitu seorang penuntut jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, bertapak di negara jiran Indonesia. Kajian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Ogos 2018 dan telah dibimbing oleh dekan-dekan Fakulti Usuluddin Adab dan Dakwah. Kesemua artikel mengandungi 19 satu halaman. Jadi kita tengok gaya pemikiran puan ataupun saudara Rosiska Juliatri. Beliau berfikiran secara tegas, iaitu setiap dalil yang beliau nyatakan, kesemuanya beliau datangkan dengan dalil ataupun bercakap secara berasas lah, menggunakan dalil Al-Quran yang mana kesemuanya adalah benar belaka. Apa yang daripada Al-Quran tiada satu pun yang berbohong, ataupun sebab itu kata daripada Allah, maka apa yang Allah kata itu adalah benar belaka. Dan gaya penulisan beliau membuat perbandingan berdasarkan pelbagai aliran, iaitu yang saya sukalah. Ada satu pandangan beliau membuat satu perbandingan, iaitu setengah aliran tu mereka berbeza pandangan ataupun mereka berbeza fahaman, maka beliau telah datangkan dengan perbandingan secara aliran. Jadi kita sebagai pembaca ni kita fahamlah, oh kalau aliran Syiah macam ni, kalau aliran orang Islam macam ni, aliran orang Khawarij macam ni. Jadi kalau kita ni sebagai pembaca, minda kita akan terbuka lah. Kita dapat ilmu baru, kita dapat fahaman baru, kita dapat faham lebih mendalam. Kemudian kita pergi kepada ringkasan artikel. Saya sebagai pembaca, saya rasa benda ni kena dengan jiwa saya. Sebab saya baca ni, untuk sekali baca saya mudah faham. Dan kedua, menghuraikan sifat-sifat orang fasik yang mana berdasarkan perspektif Al-Quran. Dan ketiga, menghuraikan bagaimana untuk kita berhati-hati dengan orang fasik. Jadi beliau nyatakan dua benda dalam ni yang main point. Beliau menyatakan tentang sifat-sifat orang fasik. Jadi beliau nyatakan sifat-sifat orang fasik ni dalam Al-Quran one by one. Dan seterusnya beliau menghuraikan bagaimana untuk kita berhati-hati sekiranya kita jumpa orang fasik ni, apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu kaji, apa yang perlu kita jaga iman kita. Jadi yang kedua, isu yang dibawa, beliau menganalisis dan merungkai jenis perwatakan yang dibawa oleh orang fasik dan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana untuk kita berdepan dengan golongan sedemikian. Dan kandungan artikel semestinya ada kekuatan dan kelemahan. Maka untuk kekuatan, kita tengok artikel ni teliti dalam menyatakan dalil. Maksudnya beliau, setiap apa yang beliau tutur kata atau setiap apa yang beliau tulis, semuanya bersumberkan dalil Al-Quran, dan beliau membuat huraian yang cukup sempurna serta mudah difahami oleh semua golongan. Dan kelemahan yang dapat saya tengok, beliau tidak menyatakan objektif kajian secara lebih terperinci dan mendalam. Maksudnya beliau terus buat kajian je, terus datangkan dengan contoh, dengan jenis-jenis fasik. Sebaliknya, apa yang lagi baik adalah beliau menyatakan objektif. Mengapa beliau pilih tajuk ni? Mengapa beliau nak cuba listkan ataupun senaraikan karakter-karakter orang fasik? Ataupun beliau boleh kaitkan dengan mungkin banyak korupsi di negara beliau, dan itu yang memanggil ataupun mendetikkan hati, itu yang menyebabkan hati beliau terdetik untuk mengkaji tentang orang fasik. Dan yang kedua, tidak diletakkan sekali dalil dari hadis yang mana boleh mengukuhkan lagi hujah dan isi yang disampaikan oleh penulis. Yang lagi baik apabila kalau beliau datangkan dalil daripada hadis, barulah kita lebih faham, barulah kita lebih terbuka. Dan ulasan daripada artikel ni, kita dapat merungkai maksud fasik secara mendalam serta membuat perbezaan antara mazhab-mazhab yang mana bertentangan atau mengikut ajaran Islam. Kedua, menyatakan tentang perilaku golongan fasik berdasarkan Al-Quran, dan setiap yang disenaraikan didatangi dengan dalil yang turut sama menyokong hujah penulis. Dan ketiga, penggunaan bahasanya yang cukup bersederhana dan mudah difahami. Dan untuk maklumat baru apa yang saya dapat, wujudnya perbezaan maksud orang fasik dalam kalangan mazhab, ini adalah apa yang saya dapat daripada artikel ni. Kedua, penulis menyatakan asbabun nuzul bagi suatu ayat diturunkan berdasarkan tajuk fasik yang dibincangkan. Dan ketiga, mendoakan keampunan ke atas orang fasik adalah perbuatan sia-sia. Jadi setiap tajuk-tajuk, setiap jenis orang fasik
beliau tidak bercakap kosong. Beliau datangkan dengan asbabun nuzul, datangkan dalil daripada Al-Quran. Jadi itu yang saya rasa cukup sempurna lah untuk saya buat kajian, untuk saya buat review. Dan yang akhir sekali adalah rumusan dan cadangan. Rumusannya, berhati-hati dan berwaspadalah dengan golongan ilmuwan dan agamawan pada masa kini. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ataupun kita sebagai orang Islam lah, berhati-hati dengan golongan ilmuwan dan golongan agamawan. Sebab tak semuanya mereka ni bercakap benar. Ada yang agamawan yang kita boleh pakai, ada agamawan yang tidak boleh pakai, yang sekadar nak untuk penuh periuk nasi je, nak cari rezeki, nak gunakan agama. Seterusnya, berpeganglah dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah dan tidak perlu ditokok tambah lagi. Apa yang ditinggalkan Rasulullah adalah sudah cukup sempurna. Jadi tak perlu kita nak tokok tambah, cipta amalan baru. Dan untuk cadangan, penulis perlu membaik pulih cara penulisan beliau dengan menyatakan objektif yang lebih terperinci serta berkait rapat dengan isu semasa. Dan bagi pembaca perlu menyebarkan ilmu dalam setiap platform supaya masyarakat lebih peka dan arif tentang golongan yang fasik yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi untuk pembentangan kali ini, saya telah bentangkan 2 benda, iaitu untuk assignment, iaitu tajuk penunggang agama, dan seterusnya adalah artikel review. Jadi itu sahaja daripada saya. Maaf sekiranya ada tersalah cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.